Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada anak murid cikgu tahun 6. Okey, pada malam ini cikgu akan menerangkan tentang cara-cara untuk awak menyelesaikan kertas modul peperiksaan UPSR bagi set 1 dari soalan 1 sehinggalah ke soalan 7. So nanti awak bolehlah buat bersama-sama dengan keluarga berdasarkan rujukan video yang telah cikgu tunjukkan ini. Okey, pertama sekali kita pergi kepada soalan yang pertama. Soalan pertama ialah rajah 1 menunjukkan sekeping kad nombor. Okey, kita bacakan nombor itu adalah 4,653,792. Soalan pertama. Nyatakan digit yang mewakili nilai tempat ratus ribu. Nyatakan digit bermaksud kita kena beritahu nombor apa yang mewakili nilai tempat ratus ribu. Bermaksud kita kena kenal mana satu nilai tempat ratus ribu. Berdasarkan rajah 1, kita tahu nombor yang menunjukkan ratus ribu ialah, okey, kita start dengan belakang dulu. 2 ialah sah, 9 ialah puluh, 7 ialah ratus, 3 ialah ribu, 5 ialah puluh ribu, 6 ialah ratus ribu, 4 adalah juta. Jadi, nilai tempat bagi ratus ribu ialah nombor 6. So, kita tulislah nombor 6. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan yang berikutnya. Soalan kedua. Okey, soalan yang kedua. Tuliskan nombor itu dalam perkataan. So, kita gariskan perkataan. So, bila sebut dalam perkataan, kita kena tulislah dalam perkataan. So, kita eja 4 juta. Selang yang pertama ni nama dia juta. 600 53. Selang yang kedua ni namanya ribu. Ribu tak muat kan? So kita sambung di sini di bahagian bawah dia lah. 792. Okey, selesai. Senang ke susah? Senang saja, betul? Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya, iaitu soalan kedua. Rajah 2 menunjukkan suatu waktu dalam sistem 12 jam. 7.15 PM. PM bermaksud past meridian, iaitu malam. Mana ada 7.15 tengah hari kan? Malam atau petang lah. Tapi selalunya dah masuk pukul 7 ni, kita akan sebut malam. Okey. Soalan A. Nyatakan waktu itu dalam sistem 24 jam. Bermaksud jawab soalan nak dalam bentuk sistem 24 jam. Oleh itu, ada cara macam mana kita nak buat. Bila kita sebut past meridian, bermaksud dia telah melebihi jam 12 tengah hari atau pukul 12 tengah hari. Jadi kita kena tambah 12. Okey, cara penyelesaiannya kita akan buat ladang kambing. Jam, minit, tulis dulu 7.15 tambah dengan 12. Dan belakang ni tulis sifar-sifar. Okey, tambahlah seperti biasa. 5 tambah sifar, 5. 1 tambah sifar,
1. 7 tambah 2, 9. 1, 1. Okey. Bila kita nak tulis jawapan, kita tak boleh tinggalkan jawapan kita punya pengiraan kita macam ni saja. Kita kena tulis dengan lengkap. Kita tulislah sama dengan jam, boleh huruf kecil atau huruf besar, jam 19.15. Keempat-empat digit ini mesti ditulis dengan rapat. Dan ada perkataan jam di hadapannya kerana nak sistem 24 jam. Baiklah, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Soalan B. Nyatakan waktu 30 minit selepas waktu dalam rajah 2. 30 minit selepas. Bila kita sebut perkataan selepas, ini bermaksud selepas ni kita akan guna operasi apa? Tambah ke tolak? Yes, kita akan guna operasi tambah. Sebab masa berlalu, bila sebut selepas, maksud mesti bertambah. Jadi, kita akan gunakan kaedah ladang kambing, jam, minit. Kita ambil nombor yang asal ni. Boleh ambil nombor asal ataupun kita boleh ambil 19, 15 ni. Sebab soalan B ni tidak menyatakan dia nak dalam bentuk apa, sistem apa. Dia tak cakap. Jadi terpulang pada kita nak guna sistem 24 jam atau sistem 12 jam. Okey, kalau kita nak guna sistem 24 jam, kita ambillah 19, 15 yang atas tu. Kalau kita nak ambil sistem 12 jam, kita ambillah 7, 15. Cikgu nak buat sistem 24 jam. Jadi cikgu ambil saja 19, 15 tambah 30 minit. Mesti masukkan di ruangan 30 minit. Jangan letak kat jam pula, nanti salah. 5 tambah sifar, 5. 1 tambah 3, 4. 19, 19. Kemudian, seperti biasa, tulis semula jawapan dalam bentuk yang betul. Oleh itu, jawapannya ialah jam 19.45 atau pukul 7.45. Jangan tulis dua-dua jawapan, tulis satu bentuk jawapan saja. Sama ada sistem 12 jam atau 24 jam. Sebab soalan ni tak cakap pun nak sistem apa. Jangan tulis dua-dua kerana kalau awak tulis dua-dua, kalau salah satu, awak akan kehilangan markah. So, nak selamat pilih satu saja. Okey, mari kita sambung soalan yang kelima. Berikut adalah perbualan antara Puan Chong dengan 3 orang anaknya. David, saya ada RM680. Jason dan Siulin, jumlah wang kami adalah sama. Okey, kemudian Puan Chong pula cakap, jumlah wang kamu bertiga ialah RM2,000. Okey, untuk soalan seperti ini, kita kena faham jumlah bermaksud operasi tambah. Jadi sebenarnya David tambah Jason tambah Siulin sama dengan jumlah keseluruhan. Jadi cikgu gunakan short form ayat matematik sama dengan, ataupun cikgu buat dia punya ni, anak panah ni. David tambah Jason tambah Siulin SL sama dengan Puan Chong. Yang Puan Chong cakap tu lah, iaitu RM2,000. Setuju kan? Ini adalah ayat matematik dia. Sekarang baru kita transferkan kepada bernombor lah. Jason ada RM680 tambah, minta maaf ya, David 680. Manakala Jason dan Siulin ni adalah sama. Jadi mereka cikgu akan buat 2 petak, 2 anu lah. Mereka ni sama. Sama dengan RM2,000. Okey, untuk soalan seperti ini, kita akan menggunakan
2000 ini perlu ditolak dahulu dengan RM680. So, kita akan dapat jawapan berapa? Kita akan buat jawapan di bawah. Jalan pengiraannya di bawah lah. Okey. So, kita ambil RM 2000 tolak dengan RM 680. Sifar pinjam 1910. 2 9 tolak 6 3 sini 1. So RM 1320 mewakili Jason dan Seulin punya. So sekarang ni dah jadi 2 petak RM 1320. Okey, 2 petak ni bermaksud darab So kita nak hapuskan 2 ni, kita turunkan ke bawah, kita menggunakan operasi bahagi. So RM 1320 bahagi 2. Cikgu tulis per lah. Per ni bermaksudnya bahagi. Okey, jalan pengiraan dia kita buat dekat bawah. Okey. RM 1320 bahagi 2. Macam tu Tuliskan RM. 2 darab berapa? Dapat 1 tak boleh. Kita kena gabungkan jadi 13 lah. 2 darab 6. 12. Okey. So kita tolakkan. 3 tolak 2. 1. Sini habislah. Turunkan 2. Jadi nombor yang terbaru ialah 12. 2 darab 6. 12. Tolakkan. Turunkan sifar yang di belakang ni. 2 darab sifar. Okey, oleh itu jawapannya ialah RM 660. Maksudnya dekat sini Jason akan menerima RM660 sama seperti Seulin. Selesai. Soalan seterusnya, soalan 6. Rajah 6 menunjukkan jisim sebiji cempedak. A. Nyatakan jisim dalam kilogram dan gram cempedak itu. Kilogram dan gram. Maksudnya, dia nak dalam 2 unit. Bukan unit berasingan. Mereka adalah unit yang sekali. Kilogram, gram. Sebelah-sebelah lah. Okey. So, kalau tengok dekat sini. Kat sini ada 5 senggatan. Cikgu lukis balik. 0. Sini 1. 1. Ni 2, 3, 4, 5. Bermaksud 1 ni ialah 0.2 ataupun 200. Okey, yang ini kalau kilogram maksudnya 0.2 kilogram lah. Kalau 200 ni 200 gram. Okey. So kalau tengok dekat sini, cikgu zoom sikit lah bagi nampak kan. Okey. Kalau awak tengok dekat sini, sini 1, sini 2, sini adalah yang pertama, yang ni yang kedua dan ini adalah yang ketiga, bermaksud 2.3 ataupun kita tulis 2 kilogram. Yang pertama sini, okey, yang garis senggatan pertama ni ialah 200. So senggatan yang kedua 400 tambah lagi 200. So yang sini adalah 600 tambah lagi 200. Bermaksud 2 kilogram 600 gram. So inilah jawapan dia. Okey. Sorry cikgu lupa nak besarkan. Okey. So dekat sini jawapannya adalah 2 kilogram 600 gram. Okey, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Soalan yang B, soalan B Jisim sebiji tembikai adalah 1/1/4 kali. Kali bermaksud darab. Jisim cempedak itu. Hitung jisim dalam gram tembikai itu. Okey. Pertama sekali kita akan tukar dulu 2 kilogram 600 gram kepada gram sahaja. Okey, kita faham 1 kilogram ialah 1000.
Kalau 2 kilogram ialah 2,000. 2,000 tambah 600 bermaksud 2,600 gram. Congak je lah senang. Okey, kemudian barulah kita guna operasi darab. 1/4 darab dengan 2,600 gram. Okey, kita selesaikan dengan cara menukarkan 1/4 ni kepada pecahan tak wajar. Kita gunakan kaedah lagu, darab di bawah baru tambah atas. 1 darab 4, 4. 4 tambah 1, 5. Jadi atas tu pengangka adalah nombor 5, bawah sama. Okey, kemudian samalah darab dengan 2,600 gram. Okey, kita selesaikan di sebelah sini. Buat bawah ni pun boleh. Tapi cikgu sarankan kita susun kemas-kemas lah. Buat sebelah sini ke, bawah ni ke, ataupun di sini ke. Buat di sinilah, lebih baik lah. So, 2,600 darab dengan 5. Sifar darab 5, sifar. Sifar darab 5, sifar. 6 darab 5, 30. 2 darab 5, 10. Tambah 3, 13. Okey, 13,000 bahagi dengan 4. Gunakan sifar 4. 4 kali 1, 4. 4 kali 2, 8. 4 kali 3, 12. Tolakkan. 3 tolak 2, 1. Ini sia habis. Turunkan sifar. 4 darab 2, 8. Tolakkan dan bakinya adalah 2. Turunkan sifar ni. 4 darab 5, 20. Habis. So, sifar ni pun habis jugalah. Okey, sorry lah ya sampai terlanggar habis yang bawah ni. So, jawapan dia adalah jawapan dia adalah 3,250 gram. Selesailah soalan 6B. Teruskan bagi soalan yang terakhir, iaitu soalan 7. Set 1. Rajah 7 menunjukkan sebuah bikar yang berisi air. A. Nyatakan isi padu dalam liter air itu. So, cikgu zoom sikit. Okey. Okey, nampak tak dia dekat mana? Sini kan? So, ni nombor apa ni? 2. So, adalah 2 apa? 2 liter. Okey, cikgu zoom out balik. Okey, 2 liter. Jawapan dia, isi padu dalam liter, memang nak dalam liter. Jadi, jawapannya adalah 2 liter. Senang sangat soalan ni. 1 markah dapat dah. Sangat mudah. Okey, soalan B. Air ditambah sebanyak 800 ml. Hitung isi padu dalam ml air di dalam bikar sekarang. Air ditambah bermaksud operasi tambah. Sebanyak 800 ml. Jawapan nak dalam ml. Oleh itu, kita perlu tukar dahulu 2 liter ni. Okey, congak je lah sebab awak tahu kan. 2,000 liter ialah sama dengan 2,000 ml. Kemudian dia cakap ditambah. Jadi, gunalah operasi tambah. 2,000 ml tambah dengan 800 ml. Sangat mudah soalan ni ya. Okey, perkara yang paling penting sekali ialah awak perlu pastikan unit mesti ditulis. Okey, dan tulis elok-eloklah, kemas-kemas sebab itu adalah markah. Okey, selesaikan. Sifar 82. Oleh itu jawapannya adalah 2,800 ml. Soalan yang seterusnya. Soalan terakhir sekali. Semua air yang ada di dalam bikar itu dituangkan ke dalam 5 bekas dengan sama banyak. So, perkataan sama banyak ni adalah operasi bahagi. Berapakah isi padu dalam mililiter? Bermaksud soalan nak jawapan dalam mililiter. Air di dalam setiap bekas. Jadi, kita dah tak perlu nak susah lagi sebab kita just ambil saja jawapan yang ini. Kita bahagikan dengan berapa? 5. Sebab dikata 5 bekas. So, kita buatlah bentuk lazim dia.
bahagi 5. Gunakan sifir. 2 ni perlu digabungkan dengan 8. 5 kali 1, 5. 5 kali 2, 10. 5 kali 3, 15. 5 kali 4, 20. 5 kali 5, 25. Tolakkan. 8 tolak 5, 3. 2 tolak 2, tak ada nombor. So, turunkan sifar, jadi 30. 5 darab 6, 30. Selesaikan. Turunkan sifar yang terakhir. Dan 5 darab sifar ialah sifar. Jangan lupa tuliskan unit. Kalau nak tulis balik semula jawapan pun okey. Tak nak tulis pun tak apa. So, jawapannya adalah dalam setiap bekas ialah 560 ml. Cikgu mengharapkan awak semua dapat menyelesaikan soalan ini berdasarkan bantuan video yang telah cikgu berikan. Sekian sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.